Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali dalam surah Taha, manusia yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Sadaqallahul azim. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, iaitulah Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. Tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, tazkirah ni telah kita uraikan pada kuliah terdahulu. Tazkirah pada mulanya difahami dalam arti kata terlintasnya sesuatu yang pada asalnya merupakan perkara yang dah ada dalam fikiran. Tazkirah, tazkirah mengingatkan, dari perkataan zakara yudzakiru tazkirah. Ia juga dapat difahami dengan arti kata peringatan yang mengandungi ancaman, amaran terhadap mereka yang melupakan atau mengabaikan bahaya yang akan menimpanya. Jika difahami dalam maksud satu benda yang ada dalam benak, kemudian datanglah peringatan bertalu-talu terhadap perkara tersebut, maka ia mengisyaratkan bahawa tuntutan agama, lebih-lebih lagi kewujudan keesaan Allah SWT ni sudah siap ada dalam benak dan jiwa setiap orang. Hanyalah kerana kelengahan, talikan duniawi, nafsu, syahwat, sehingga ia melupakan perkara yang telah built-in dalam diri itu. Benda tersebut telah ada dalam diri setiap manusia, maka dia dilupakan kerana syahwat dia, kerana kepentingan dunia dia, kerana persekitaran yang tidak membantu. Ini antara faktor-faktor berlakunya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini datangnya para nabi dan pembawa risalah Allah SWT untuk menyampaikan peringatan-peringatan tersebut. Ini kalau merujuk kepada perkataan tazkirah, peringatan terhadap benda yang dah ada dalam benak, dah ada dalam fikiran. Inilah yang lebih tepat. Manusia diciptakan khalaqtu ibadi hunafa. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis Qudsi, Allah SWT berfirman, aku ciptakan hamba-hambaku semuanya dalam fitrah. Anak-anak lahirkan semuanya fitrah, tapi datanglah syaitan untuk menipu, menyesatkan mereka. Tidak kira anak sesiapa pun, lahirnya dalam keadaan Islam, dalam fitrah. Cuma pembentukan itu lahir bila dia mula memayis, bila pelakuan ibu bapanya mendorong dia untuk melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampaknya Quran turun untuk memberi tazkirah terhadap fitrah yang ada dalam diri, yang menunjukkan bagaimana seorang tu boleh masuk Islam, boleh kembali kepada Islam. Digunakan perkataan revert ke convert ke, dua-dua benarlah tuan-tuan. Revert maknanya kembali. Ini bukan makna murtad, kerana setiap manusia adalah Islam. Kemudian bila dia melakukan syirik dalam kehidupannya kerana panduan yang silap, GPS yang silap oleh ibu bapanya itu, maka kemudian dia revert, dia balik semula kepada Islam yang memang merupakan fitrah dalam dirinya. Seperti kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan bacalah 2 buah buku, berilah kepada anak-anak sebagai hadiah dalam cuti sekolah ni. Pergilah ke kedai buku seperti Popular, seperti MPH dan kedai-kedai buku di mana saja tempat dalam kita tinggal, insya-Allah ada 2 buah buku ni. Yang pertama bertajuk Dari Penjara Taliban Menuju Iman. Buku bertajuk Dari Penjara Taliban Menuju Iman ni karangan seorang wanita warga Britain, seorang British yang mendapat hidayah Allah SWT selepas dipenjarakan di Afghanistan. Dia melihat secara dekat dan tanpa ada dakwah-dakwah daripada musuh-musuh Allah SWT
palsuan Islam yang selama ni mereka bawa bongkarkan, sebenarnya tidak ada langsung. Dia melihat secara dekat, secara benar amalan Islam, maka kembalilah dia kepada fitrah. Dia menulis buku tersebut dengan gambarnya, dengan pengalamannya, benar-benar duduk di negara yang musnah kerana keegoan, kejahatan kuasa-kuasa besar dunia, menganiaya orang-orang yang lemah, mustadhafin. Tuan-tuan lihat, tuan-tuan, ini merupakan satu buku yang menarik, hadiahkan kepada anak-anak, dari penjara Taliban menuju iman. Dan dari buku Cat Stevens, Yusuf Islam, juga menceritakan bisikan-bisikan iman tu dah ada sebelum lagi dia masuk Islam. Dia semakin kuat bila dia mengalami satu tekanan, hampir-hampir hanyut, lemas dalam lautan. Lalu hatinya bertanya-tanya, kalau Allah menyelamatkan saya akan kembali kepada fitrah ini. Dan Allah telah selamatkan dia, dan dia seorang pejuang Islam pada hari ini. Membeli gereja-gereja di London untuk menukarkannya menjadi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah besarnya juhud dia, Cat Stevens, Yusuf Islam ni. Suruh anak-anak kita menghayati, tuan-tuan, betapa Islam ini merupakan pilihan ramai manusia di dunia. Makin ditekan, makin tersebar ia. Dan yang dibimbangi katanya di Britain pada hari ini, nama Muhammad itu telah pun mengatasi nama-nama popular yang digunakan oleh orang-orang bukan Islam. John baik, Robert baik, telah lama diatasi oleh nama Muhammad. Satu, indikator kelahiran orang Islam ramai di sana. Yang kedua, orang bukan Islam pun memilih Muhammad kerana kejituan pribadi Nabi Muhammad SAW dalam membawa Islam ini. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam dapatan-dapatan orang-orang barat pun kita akan lihat. Contohnya ada seorang bernama, nak sebut payah tuan-tuan, Gustav Le Bon, seorang sejarawan yang terkemuka, pernah berkata sebenarnya umat manusia tidak pernah mengenal para penakluk negara yang memiliki jiwa besar, iaitulah pemaaf seperti orang-orang Arab, umat Islam itu, dan tiada agama yang penuh dengan toleransi seperti agama mereka. Ya tuan-tuan, ini merupakan satu buku yang telah dialih bahasanya oleh Adil Zuaitir. Begitu juga kata Adil Zuaitir pandangan oleh Robert Stone. Robert Stone ini merupakan seorang ahli sosiologi yang terkemuka. Beliau berkata semuanya orang-orang Islam sahaja yang dapat memadukan, mengkombinasikan di antara kecemburuan agama dengan jiwa toleransi, berlaku adil kepada pengikut agama yang lain. Mereka bersenjatakan ketajaman pedang yang menyambar-nyambar ketika perang untuk menyebarkan agama mereka. Benar perkara itu. Tapi kata Robert Stone, dalam masa yang sama mereka membiarkan orang-orang yang menganut kepercayaan lain berada dalam aman damai di bawah naungan mereka, bebas mengamalkan apa sahaja, bahkan mendapat bantuan daripada kerajaan. Mereka dibenarkan berpegang teguh pada agama mereka, cuma Islam datang untuk menaungi mereka. Tuan-tuan lihat, ini kata-kata Robert Stone, seorang sosiologis bukan Muslim, Kristian. Kajian yang menunjukkan keadilan Islam ini di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan nak melihat jawapan-jawapan kepada tuhuman-tuhuman musuh-musuh Islam ni, satu buku yang sering saya cadangkan bertajuk Keindahan Islam. Buku Keindahan Islam ni, tuan-tuan, saya, maafkan saya tuan-tuan, saya gemar membaca. Saya begitu membakar semangat saya untuk membaca dan mengajak tuan-tuan untuk jadi orang yang mendapat nanjakan paradigma dengan pembacaan. Jiwa kita mudah menjadi lembut, jiwa kita sedang mendapat bimbingan, jiwa kita sedang untuk pimpinan kepada orang lain apabila kita mengamalkan budaya membaca dalam hidup. Bawalah anak-anak ke kedai-kedai buku, bukannya ke pasar raya untuk menghabiskan duit dengan pakaian yang tidak pernah kita rasa cukup dalam almari baju kita. Baiklah kita penuhkan masa mereka dengan bacaan bahan-bahan bermanfaat, tuan-tuan. Alhamdulillah, di kedai-kedai buku MPH ada segmen-segmen bahan-bahan buku Islamik yang patut kita pergi, kita baca, bawa anak-anak dan bimbing mereka, hadiahkan mereka dengan ilmu, bahan-bahan ilmu ni supaya mereka dekat dengan Allah SWT. Antara buku-buku yang saya cadangkan ni, Keindahan Islam, merupakan jawapan kepada banyak tuhuman musuh-musuh Islam mengikut kajian perspektif para ulama-ulama Islam. Memiliki buku ni penting untuk setiap muslim menjawab dalam apa jua bentuk dipejabat oleh orang bukan Islam, oleh orang Islam sendiri yang mempunyai jiwa nifak dalam dirinya, agar kita dapat membetulkan silap faham tersebut. Yakhsha telah kita huraikan pada kuliah terdahulu. Yakhsha bukanlah dominansi perasaan takut sehingga menghapuskan rasa tenang, rasa aman, rasa cinta. Ia satu perspektif yang salah sebenarnya. Islam permulaan pun dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi maafnya.
Jumpa orang, Assalamualaikum, peace be upon you, kan? Kesejahteraan ke atas kamu. Lihat tuan. Baik, kita beralih kepada ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Diturunkan daripada yang memiliki langit dan bumi, bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman, dia bersemayam di atas arasy, miliknya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, serta semua yang terdapat di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. Jadi ayat ini menjelaskan lebih lanjut tentang sumber Al-Quran. Dalam ayat yang lalu dinyatakan peringatan bagi mereka yang takut bahawa Nabi Muhammad SAW tidak harus menderita dalam penyampaian, melihat ajakan baginda ni tidak diterima. Baginda tidak perlu rasa khawatir, rasa bimbang tentang kesan dakwahnya itu. Hal ini merisaukan Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi merasakan apakah ini tekanan, ini merupakan mereka akan membunuh orang Islam, mengalim Islam, Islam menyebabkan pemecah belah berlaku, perpecahan berlaku. Tidak. Nabi Muhammad SAW ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah memiliki kehebatan bumi dan langit. Perkara ini hanya kecil bagi Allah SWT, tapi kerja misi dakwah perlu diteruskan. Tidak perlu ada rasa dalam diri Muhammad SAW inferiority complex, rasa tertekan, rasa sedih, rasa bungkam, rasa dakwahnya tak diterima, bilalah Islam akan menang. Itu semua soalan-soalan yang tidak harus menyebabkan terbantutnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Perkataan tanzilah ni tuan-tuan difahami oleh kebanyakan ulama dan reti turun secara bertahap, secara berperingkat, mengisyaratkan betapa Ar-Rahman, Allah SWT yang Maha Pengasih ini mencurahkan berbagai bentuk rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan umat baginda melalui kehadiran Quran. Ia diturunkan secara bertahap agar mereka dapat mempelajari, menghilangkan rasa kekeliruan, rasa tekanan dalam benak mereka, dapat mengamalkan tuntunan bimbingan Nabi Muhammad SAW, bimbingan terhadap Islam ni sedikit demi sedikit. Juga agar setiap saat timbul kemusykilan yang mereka lalui, ada jawapannya daripada Allah SWT. Ada ayat-ayat yang menjelaskan permasalahan semasa. Yang latar belakang kan dipanggil sebagai asbabun nuzul. Latar belakang turun ayat ni kenapa? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, walaupun Quran dah sempurna turunnya, rupa-rupanya ada kaedah yang baik, yang mudah, yang membantu kita untuk menghafaz Al-Quran. Tuan-tuan, ambillah peluang dalam cuti sekolah ni, hantar anak-anak ke kem-kem tahfiz Al-Quran Al-Karim. Masa mereka terisi, dan kita pun dapat menyalurkan keuangan kepada orang-orang Islam yang memerlukan, ustaz-ustaz yang balik dari Timur Tengah, yang mereka ni tidak ada pendapatan, kerja susah pada waktu sekarang. Kita dapat bekerjasama dengan mereka, tuan-tuan. Pihak masjid pun wajar melihat perkara ini dari perspektif yang sangat positif. Bantulah mereka, kalau ada kesilapan tegur. Ustaz, di mana ayat yang dijanji untuk dihafal? Kenapa dah 7 hari belum ada yang dihafaz? Kita kena pantau masa ke semasa. Kerana kadang-kadang lack dari sudut pengetahuan membantu membimbing pelajar ni, dan bilangan terlalu banyak barangkali menyebabkan berlakunya terbantut usaha tersebut. Satu buku yang menarik, tuan-tuan, saya rekomenkan tuan-tuan untuk memilikinya, Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati. Kalau kita jenis bapa yang berkecimpung dalam bidang pengajaran, pembelajaran di sekolah, guru, cuti pada waktu ni, cuba baca buku ni dan ajak anak-anak sama-sama menghafaz surah-surah pilihan. Juz Amma contohnya, dia ada 11 kaedah formula untuk memudahkan menghafaz Al-Quran, dicatat oleh seorang yang telah melakukannya dan berjaya menghafaz Al-Quran. Ini merupakan satu motivasi dan formula mudah untuk menghafaz Al-Quran, tulisan Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Razak, Hafizahullah. Ia merupakan satu modul yang sesuai untuk dibaca oleh semua peringkat pembaca. Anak-anak di sekolah, ibu bapa, cuba kita lihat prinsip-prinsip formula penghafazan Al-Quran ini untuk memudahkan kita menghayati ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas dihafal, sama ada surah-surah tertentu, juzan tertentu, itu ada formula untuk reinforcement pula, untuk pengukuhan pula. Ada beberapa formula lagi yang dikemukakan dalam buku yang menarik ni, Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati. Jadi difahami dia penegasan bahawa Quran diturunkan Allah secara beransur-ansur, dan Allah ni pencipta langit dan bumi. Tidak mungkin ada sesuatu dari pemberitahuan Al-Quran, informasi Quran sampai kini bertentangan dengan hakikat ilmiah yang ada di alam semesta yang orang-orang Arab yakini pada waktu itu.
Jadi jangan kau bimbang wahai Muhammad kata-kata mereka itu bahawa kau berada yang salah. Tidak, kerana Allah SWT memiliki langit dan bumi. Allah Maha mengetahui percaturan segala-galanya. Dalam ayat ini kata Imam Asyuti dalam kitabnya Mu'tarakul Aqran, kenapa takdim perkataan al-ard sebelum as-sama? Kenapa didahulukan al-ard berbanding dengan as-sama? Mungkin disebabkan kerana penghuni bumi lah yang pertama-tamanya diharapkan mendapat bimbingan Al-Quran, hidayah Al-Quran ini. Penghuni langit semuanya sudah beriman kepada Allah SWT, para malaikat. Dalam pandangan yang lain, bumi tidaklah disifatkan dengan sesuatu, misalnya rendah, sedangkan langit disifatkan dengan kata yang tinggi. Lihat ni musika Al-Quran dalam Taswir Fanni, kata Syekh Qutb, tanzilan min khalaqal arda was samawati al-ula. Bumi tak ada sifat-sifat yang tertentu untuknya, tapi langit biasa disebut tinggi. Jadi dari sudut strukturnya cantiklah, kalau yang disifatkan itu diletakkan kemudian. Ini bukan saja untuk bersamakan bunyi fasilah, iaitu ayat-ayat dengan fasilah sebelum dan sesudahnya, tapi juga untuk mengisyaratkan betapa jauh, tinggi dan banyak peringkat langit yang tidak mudah, bahkan tidak mungkin dapat dijangka oleh penghuni bumi, bahkan selain mereka pun. Bukankah seperti yang kita tahu dalam peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pun tidak dapat melebihi Sidratul Muntaha. Jadi tuan-tuan, satu yang hebat diletakkan kemudian. Kalau dalam lakonan agaknya hero itu datang kemudian, maka begitu juga dalam ketentuan susunan ini, langit yang mempunyai berbagai kehebatan diletakkan kemudian. Allahu a'lam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat berikut dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.